Okay, so Assalamualaikum and good morning everybody. Terima kasih banyak kerana meluangkan masa pada hari ini untuk kita bersama-sama meladap tentang Google Space and Workspace for Education. Sebelum kita mulakan, cikgu-cikgu boleh semak in chat messages, in call messages. Dan tengok satu link forms, Google Form kat situ. Cikgu-cikgu boleh klik kat situ and jawab satu soal selidik lah. Mungkin sebelum dan selepas ini. Alright. So saya perkenalkan dahulu, saya Cikgu Nurul Ashikin binti Yusof dari SMK Kijan. Dan ini Puan Nurlida binti Allah. Kak Nurlida binti apa? Binti Muhammad. Nurlida binti Muhammad, admin di SMK Bukit Mentok. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Okay. So kita mulakan terus lah ya. Kita mulakan majlis dengan bacaan doa dulu. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Okay. So sebelum saya mulakan, saya remind semua sekali untuk menggunakan akaun Delima. Dan kalau boleh, bila kita buka ni, kita buka portal Delima portal Delima iaitu sites Delima MOE untuk increase site usage. Okay. So hari ini agenda hanya 4 sahaja. Dan rasanya kita dah pun menggunakan segala benda-benda ni, all the applications ni sewaktu PDPR kita zaman dahulu. Okay, wait. So the first one is Google Meet, the second one is Google Calendar, third one is Google Classroom, dan yang keempat is Google Forms. Okay, Cikgu Cikin boleh paparkan slide? Belum paparkan lagi ke? Belum, tak masuk. Tak nampak. Tak nampak. Atau pin dia punya slide. Okay, now? Cikgu Cikin pin slide. Okay. Okay. Boleh. Beres Cikgu Cikin. Semua nampak Nampak? Okay. Okay. The only confirmation that we need. Alright. So tadi saya dah go through agenda. Agenda pertama is Google Meet, second one is Google Calendar, the third one is Google Classroom, and the fourth one is Google Forms. Okay, sekarang kita berada di zaman VUCA. Ni opening dia, introduction Sekarang disebabkan zaman VUCA, bukan sahaja disebabkan Brexit. Sekarang disebabkan COVID, kita berada di dalam satu keadaan VUCA lah. So kluster pendidikan pun dah terbukti paling tinggi sekarang. 107 total case setakat 25 bulan 1. Kalau kita tengok pie chart tu pun kita nampak lah betapa seriusnya keadaan ini tau. Institusi pendidikan takes up 52% daripada total. Jadi this is one challenge lah. Ada satu cabaran untuk kita semua. Cabarannya adalah sebagai seorang guru. Okay, kita start daripada seorang murid dulu. Daripada seorang murid kena belajar untuk belajar dari rumah dan macam mana cara untuk engage bersama rakan-rakan mereka online. Okay. Cikgu-cikgu pula terpaksa belajar juga menyediakan bahan cara baru dan cara untuk effectively memancing pelajar yang hilang. Dan bila kita masuk semula mengajar, kita kena bersedia untuk menguruskan kelas secara hybrid. Hybrid ni macam blended learning lah, which kita dah
tahu blended learning is dalam kelas dan supported with technology. Right. And school leaders pun menghadapi masalah, bukan menghadapi masalah, menghadapi cabaran juga. Cara mereka communicate, berhubung dengan ibu bapa dan penjaga, dan juga cabarannya ialah menentukan peranti devices dan teknologi untuk melayani keperluan distance learning dan model hybrid yang sedia ada, dan pilih yang mana terbaik sebab sekarang kita ada banyak pilihan, right? Okay. Dan juga ibu bapa terpaksa menjadi guru di rumah. Dan mereka juga mencari jalan terbaik untuk memenuhi prosedur distance learning yang ada sekarang. Okey, Cikgu Shikin, ganggu sekejap, ada guru yang angkat tangan sekiranya ada sebarang pertanyaan, cikgu boleh angkat tangan, raise hand, ataupun boleh juga menaip di ruangan chat. Okey, ada ke persoalan yang angkat tangan tadi? Okey, kalau tak ada, Cikgu Shikin boleh teruskan. Feel free to interrupt kalau ada soalan tu, sama ada angkat tangan ataupun panggil je. Excuse me. Alright, to continue. However, schools around the world are rising to the challenge. Sekolah di dunia semuanya sedang menyahut cabaran ini. Macam manakah cara kita nak mengatasi cabaran? Okay, so that's where Google comes lah. Google Workspace for Education ni menyediakan applications untuk productivity, untuk kolaborasi bersama, dan juga secara secure, selamat. Yang kita fokus hari ini adalah dalam productivity dan juga sedikit collaborate. Okay, we start with Google Classroom. Saya akan paskan kepada Nolida dulu. Okey, boleh. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua. Kepada semua guru-guru yang berada di dalam kita punya Google Meet kita pada hari ini. Okey, apa yang saya nak kongsikan hari ini lah berkaitan dengan Google Classroom yang guru-guru dah biasa menggunakan untuk melakukan ERPH. Dan kemudian sedikit ada beberapa perkara yang menunjukkan future yang baru dalam Google Classroom yang telah cuba di-upgradekan oleh pihak KKM Kementerian Pendidikan dengan kerjasama dengan Google, pihak Google. Cikgu Shikin ada maklumat sikit berkaitan dengan future baru dalam Google Classroom. Next slide. Okay, ini antara beberapa perkara yang future baru dalam Google Classroom dan ada juga dan yang telah pun wujud hingga kini, iaitu berkaitan dengan paparan stream di mana dah link Google Meet kalau guru-guru perasan, dan guru-guru bolehlah membuka komputer masing-masing hands on bersama dengan saya, dan sekiranya ada pertanyaan guru-guru boleh buka mic, bertanya, angkat tangan dan juga boleh type di ruangan chat. Yang kedua berkaitan dengan schedule assignment yang sebelum ni schedule assignment ni hanya dibuat untuk satu sahaja kelas. Kalau kita buat serentak kita kena asing-asing untuk kita schedule assignment. Okey. Kemudian berkaitan dengan classroom add-on ada beberapa lagi link yang akan dimasukkan dalam Google Classroom untuk aktiviti pelajar. Termasuklah paparan aktiviti yang akan saya tunjukkan nanti, kedudukannya selepas grade dalam kad kelas. Dan paparan telefon juga akan ditambah baik untuk pelajar untuk menghantar tugasan kepada guru. Itu antara beberapa perkara yang akan saya kongsikan secara hands-on nanti. Dan sedikit berkaitan dengan slide Cikgu Shikin berkaitan dengan Google. Ini ialah Google Classroom. Okey. Next ialah berkaitan dengan next Cikgu Shikin berkaitan dengan yang ni. Okey, yang ni saya tunjukkan dululah. Yang ni yang berkaitan dengan Google Classroom untuk kita schedule. Kalau sebelum ni kita kena schedule satu-satu tugasan tu. Okey, class by class. Tetapi kalau kita gunakan gunakan untuk 2 kelas ataupun 3 kelas, button schedule ni dia tak naik.
Bermaksud kita tak boleh schedule tugasan serentak untuk assignment. Tetapi akan datang insya-Allah akan ditambah baik di mana button schedule ni akan berfungsi untuk menghantar tugasan secara serentak. Okey, saya tunjukkan nanti dekat kelas dekat kelas lah, dekat kad kelas untuk classroom. Okey, next Cikgu Syikin. Okey, ini ialah berkaitan dengan classroom add-on. Di mana di bahagian assignment nanti cikgu-cikgu akan dapati ada satu tambahan berkaitan, kalau sekarang kita akan lihat tambah secara add-on nanti, dan akan datang akan ada beberapa aplikasi lain yang akan ada di sini untuk memudahkan guru-guru tak perlu lagi menghantar link untuk tugasan tersebut. Terus klik dekat situ dan boleh hantar tugasan kepada pelajar. Okey, next Cikgu Syikin. Okey, ini add-on yang ada lah. Antaranya ialah Adobe Spark, widget dan sebagainya lah. Kahoot pun termasuk lah. Jadi selepas ini cikgu tak perlu lagi hantar link, tetapi boleh klik terus dan boleh import grade di dalam Google Classroom. Next. Okey, ini juga pula berkaitan dengan aktiviti yang akan saya tunjukkan nanti. Selepas grade ni, kalau sebelum ni kat kelas kita ada semua, kita ada classwork, kita ada pupil pelajar, dan kemudian kita ada grade, dan selepas grade tu ada button aktiviti di mana kita dapat menyemak semua hasil kerja yang diberi kepada pelajar dengan lebih cepat dan lebih sistematik. Next Cikgu Syikin. Okey, ini pula antara beberapa paparan di mana dalam telefon akan ditambah baik dari masa ke semasa, di mana dikatakan pelajar boleh menyiapkan tugasan secara offline, dan kemudian barulah apabila ada internet pelajar boleh menghantar tugasan secara online. Jadi akan ditambah baikkan dari segi penghantaran tugasan di dalam paparan telefon. Telefon yang apa tu? Yang canggih sama sekarang lah yang boleh diakses oleh semua pelajar. Okey, next Cikgu Syikin. Okey, untuk seterusnya kita akan lihat sedikit berkaitan dengan Google Form. Ada juga beberapa feature baru dalam Google Form, dan juga kemungkinan tidak akan dikongsikan juga sedikit berkaitan dengan Google Assignment dan juga beberapa paparan yang lain lah dalam tu. Ini saya fokuskan sedikit saja berkaitan dengan Google Form. Okey, iaitu berkaitan dengan autosave, setting untuk quizzes dan juga font untuk style ataupun tulisan dalam Google Form. Okey, itu saja yang akan saya kongsi, dan nanti untuk Google Meet saya akan serahkan balik kepada Cikgu Syikin untuk kita sama-sama bengkelkan, menggunakan background room dan sebagainya. Okey, untuk hands-on saya akan buka Google Classroom dan tunjuk sikit dekat mana mungkin paparan tadi agak kecil dan guru-guru dapat melihatnya dengan lebih jelas. Okay, saya akan share screen. Sekejap ya Cikgu Syikin. Okey, cikgu-cikgu nampak? Cikgu Syikin respon. Nampak. Okey, bimbang takut cikgu-cikgu tak nampak Okey, ini ialah Google Classroom yang saya buat untuk kelas saya. Okey, dekat sini cikgu dapat paparan ni, di mana dalam paparan Google Classroom telah ada dah dia punya link untuk Google Meet. Okey, tujuan dia untuk save cikgu. Kalau cikgu guna yang ni, cikgu boleh guna link yang sama. Just tekan je join ni dan cikgu boleh di-upgradekan sekarang. Cikgu boleh masuk walaupun dan pelajar walaupun dia boleh tekan ni, tapi cikgu kena masuk dulu sebagai host. Selagi cikgu tak masuk, pelajar tak boleh masuk dalam Google Meet tersebut. Ianya lebih safe lah berbanding kalau kita gunakan secara menggunakan link di luar daripada Google Classroom. Ini ialah kelas code cikgu dah mahir guna kelas code, dan juga ini ialah sebahagian daripada view untuk segala kerja tugasan yang diberi kepada pelajar.
Okey, ini ialah berkaitan dengan link. Kemudian berkaitan dengan yang kedua, berkaitan dengan create ni kita nak create kan assignment yang shadow tadi Okey, sekiranya kita buat sesuatu tugasan kepada pelajar, contoh saya bagi soalan esei. Esei bab 9. Okey. Jawab semua. Okey, cikgu boleh setting untuk beberapa kelas yang cikgu nak. Cikgu boleh klik kat mana cikgu nak, 2 kelas, 3 kelas. Saya ada 2 kelas untuk tingkatan 4. Okey, sorry, ada 3 kelas untuk tingkatan 4. Jadi kita boleh shadowkan serentak. Kita masuk dulu kategori untuk kertas 1. Sekiranya cikgu membuat tugasan kertas 1. Kemudian due date, bila. Cikgu boleh ambil masuk je. Kemudian timing dia. Dan pastikan guru-guru masukkan di bawah topik kalau ni lah esei berkaitan bab 9, masuk dalam topik bab 9. Okay, apa yang nak dikongsikan ialah berkaitan dengan, kita boleh juga shadow per individu. Berkaitan dengan assignment. Butang shadow ni, kalau kita nak shadow lah. Kalau kita nak tak buat tarikh bila, tarikh tamat dia. Okay, untuk yang akan datang, kita boleh shadow untuk 3 kelas. Kalau sebelum ni kita hanya boleh shadow untuk 1 kelas sahaja. Contoh kita buat 1. Butang shadow akan naik. Tetapi kalau kita buat 3 kelas ataupun banyak kelas, dia punya shadow ni tak naik. Okey, itu dia punya penambahbaikan dalam penghantaran tugasan kepada pelajar. Okay, ini saya tak langsung menyenangkan guru untuk hantar kepada pelajar-pelajar cikgu dengan secara yang lebih cepat. Okey, kita boleh terus je assign assignment tersebut. Dan kemudian ini ialah button yang dikatakan tambahan tu. Kalau sebelum ni kita ada Google Docs, slide, sheet, drawing, form. Akan datang kita akan tambah lagi dengan yang tak di Kahoot, widget dan sebagainya lah. Supaya guru-guru boleh gunakan aplikasi ni terus saja masuk dalam Google Classroom. Okay, itu penambahbaikan yang dibuat oleh bahagian Google. Okay, ada nak tambah? Ada cikgu-cikgu nak tanya dan sebagainya? Okay, kalau tak ada, saya terus pergi kepada Google Form. Sedikit berkaitan dengan Google Form. Okay, maaf saya ambil Google Form yang dah ada lah, senang. Yang dah dibuat. Okay, saya ambil Google Form ni je lah. Yang cikgu akan buat maklum balas nanti. Okay, untuk Google Form, penambahbaikannya dalam bahagian setting cikgu. Dia dah terus dia make this a quiz kat sini. Kita boleh klik, naikkan dia. Okay, di bahagian paparan untuk setting dah ada yang berubah. Cikgu boleh tengok default dia, responses. Cikgu boleh klik email. Mana yang cikgu rasa sesuai lah dengan tugasan yang cikgu bagi. Ini saya tutup saya tak buat quiz. Okey, kemudian paparan dari segi untuk tim dia. Okey, dekat sini ada tak penambahbaikan dari segi font. Okey, di mana form ni akan ditambah, kalau tak silap yang diberitahu hari itu ialah 20 jenis tulisan akan ditambah di bahagian sini. Akan datang menggunakan hanya akaun portal delima sahaja, iaitu MOE kita. Dan akan ditambah lagi dari masa ke semasa. Dan untuk makluman juga, soalan kita ataupun Google Form kita juga auto save. Dia ada auto save kat sini. Seperti biasa yang kita gunakan sekarang lah. Okay, itu je beberapa perubahan future yang akan datang dalam hasil kerjasama KKM Kementerian Pendidikan dengan pihak Google. Okay, setakat tu ada sebarang pertanyaan. Cikgu Syikin, untuk Google Form dan juga untuk Google Classroom,
Hanya setakat itu saja perkongsian daripada saya. Okay. Okay. So, thank you Cikgu Nurlida. Kita akan teruskan dengan Google Meet dan juga Google Calendar. Alright. Semua nampak? Okay, sekejap nampak. Okay, kita pin dulu. Okay, semua nampak? Okay, boleh ready Cikgu Syikin? Okay. So, saya teruskan ya. So, Google Meet. Untuk hari ini, benda yang kita akan cover ialah bagaimanakah nombor 1, cara untuk mulakan meeting. Ada 3 cara. Nombor 2, macam mana kita nak copy link ataupun code. Sebenarnya semua dah buat dah. No problem with that. Nombor 3, macam manakah cara untuk schedule meeting menggunakan Google Calendar. Maknanya meeting akan datang dan kita buat dulu ahead of time. Maknanya dalam 2 minggu ke 2 hari sebelum the actual event, kita schedule meeting dahulu. Yang keempat, cara untuk live stream event dan juga untuk share link itu akan menggunakan Google Content Manager 2 punya account. And then last one is general control lah, yang tu kita akan hands on. And then saya akan tunjukkan macam mana cara menggunakan Google Calendar. So Google Calendar ni macam kalau saya personally kurang guna yet sebelum ni. Sekarang pun macam sedar benda tu bagus sebenarnya. Alright, so the first one is Google Meet. Kita dah tahu dah apakah ini. It's a tool within Google Workspace for Education untuk connect dengan students virtually through video calls and messaging. Dan sekarang melalui akaun Delima kita, especially kita dah boleh increase number participant. Jadi meeting kita bukanlah limited kepada 100 participant sahaja. Menggunakan akaun CM, Content Manager, kita boleh go up to 1000, tak silap tak? Up to 1000 participant. Jadi untuk majlis-majlis besar melibatkan ibu bapa contohnya, kita boleh gunakan akaun-akaun CM yang diberilah. Ada 8 akaun tambahan yang diberikan. So content manager satu yang dipegang adalah Google Site Manager sekolah lah, saya lah tu. Dengan Kak Iza. Sebenarnya Kak Iza Zuria yang pegang. So nombor 2 ada diberikan CM2 untuk event sekolah. Jadi lepas ni macam meeting online ke, kita akan gunakan akaun Content Manager 2. Alright, lepas tu yang pegang seterusnya ialah guru data. Lepas itu juga lepas guru data, PKP, pengetua, all the admins. Lepas itu ada kepada ketua bidang dan juga ketua panitia. So apakah implikasinya ialah maknanya setiap sekolah sekarang admin sekolah boleh administer everything, Google account lah. So itu bagusnya content manager accounts ni. Alright. Okay, Cikgu Syikin tambah sikit ya. Ya. Tapi sekolah Bukit Mentuk, guru-guru yang disebutkan oleh Cikgu Syikin tu pun sama ya. Termasuklah golongan pentadbir, guru data yang ada akaun admin termasuk saya juga. Hanya pesanan daripada pihak kami supaya guru-guru yang memegang akaun admin tu menggunakan akaun tersebut. Kerana data ni juga akan dikesan oleh pihak kementerian penggunaan 8 akaun admin yang telah diberi kepada pihak sekolah. Okey, boleh sambung Cikgu Syikin? Okey. Right. And then pembaharuan yang telah pun dibuat, sekarang kita dah boleh ada multiple moderator. Maknanya host tu bukan seorang sahaja. Kita dah boleh assign up to 3 host. Sebenarnya sekarang macam dalam meeting ni main host dia adalah Cikgu Nurlida, tapi saya pun telah pun di setting sebagai co-host dalam kelas. Maknanya dalam kelas tambahan, for example selepas ini, kalau kita nak buat camp ke, bukan seorang cikgu je lah yang boleh control everything in the Google Meet tu. Ramai cikgu yang boleh buat. Macam camp offline.
Ya. Okay. So we have access for safety control lah. Access for safety control ni kita pernah digegarkan dengan news hari tu di mana PDPR Pirates wujud lah. PDPR Pirates ni adalah students yang diorang lelongkan diorang punya email dan juga password akaun MOE Delima mereka. Lepas tu diorang pun masuk dalam random classes, kelas yang diorang pun tak kenal siapa sebenarnya, dan diorang buat kacau kat dalam tu. So dengan feature baru ni, multiple moderator ni, maknanya bukan seorang cikgu je yang boleh mutekan everyone ataupun nak turn off webcam semua orang. Ramai yang boleh lah. So maknanya kalau saya bagi presentation, seorang cikgu lagi dia boleh control student dia. Gitu. Okay faham tak? Okay, kalau ada pertanyaan, cikgu-cikgu boleh bertanya kepada kami. Okay, so next one is public live streaming. This one I don't think they have it yet. Diorang belum buat lagi, tapi diorang kata diorang akan cubalah beta later last year. So probably tahun ni kita akan menikmati feature baru ni. Kita boleh host public live stream. Sebelum ini live stream yang kita buat, host yang menggunakan akaun admin sahaja yang boleh buat live stream. And benda tu restricted di dalam MOE account sahaja. Sekarang mungkin diorang dalam tahun ni mungkin diorang akan upgradekan feature itu di mana kita boleh bagi akses untuk live streaming kepada orang lain sahaja juga di luar MOE. So maknanya parents yang nak tengok satu event sekolah, diorang boleh gunakan link tu walaupun diorang tak ada account MOE lah. And next one is video log. This one pun in the coming month rasanya belum ada lagi, tapi akan ada, di mana kita boleh turn off semua orang punya video at once untuk prevent distraction. Kalau diorang dah stop tu, bila diorang punya video dah lock tu, maknanya diorang dah tak boleh nak ke lain dah lah, and then tak ada lah gangguan banyak sangat. Yeah. Alright, and then also in the coming months, dia kata breakout room safety improvement. Moderators can choose to have breakout room safety settings to match the safety settings from the main meeting. Sebelum ni lah, yang sekarang ni, kalau breakout room dulu kita kena install plugin lah. Kalau tak install, kita tak boleh guna. So dah ada feature sekarang, breakout room memang telah pun disatukan dengan Google Meet. And then untuk coming months ni, breakout room punya safety setting akan matching sama dengan main room. Siapa pernah guna breakout room? Pernah je, right? Ya, mungkin dah ada ramai dah guru-guru yang dah biasa guna sebab breakout room ni kalau macam for English, kita akan groupkan 4 orang ataupun 6 orang student dalam satu smaller group discussion. Lepas tu diorang kita boleh bagi masa pada mereka, diorang pun duduk kat dalam group tu bincang diorang punya subtopik, and then kita boleh end benda tu. Bila kita end breakout room, diorang akan datang balik ke main room macam sekarang. Sekarang ni main room. InsyaAllah tak lagi kita boleh buat ya Cikgu Syikin. Kita boleh. Supaya guru-guru lain lebih faham lah macam mana nak buat aktiviti berkumpulan dalam Google Meet. Okay, sila Cikgu Syikin. Alright, and then in the coming month, kita boleh move participant ke main meeting semula. Sebelum ni tak boleh, diorang kena tinggalkan dulu room tu baru diorang masuk balik ke main meeting. Sekarang force back lah everybody. Lebih safety so dia lebih safe di situ. Alright, rasanya itu saja. Now kita akan hands on lah. Ada question so far? Okay, ada yang nak tanya, cikgu-cikgu boleh bertanya dengan angkat tangan, raise hand, ataupun boleh buka mic untuk berkongsi. Mungkin guru-guru ada idea yang lebih lagi berkaitan dengan penggunaan Google Meet. Maklumlah masa PDPR kita baru-baru ni, kita memang menggunakan Google Meet. Okay, ada ataupun guru-guru boleh type di ruangan chat.
Ada nak tanya sebelum kita gerak kepada kita punya aktiviti Cikgu Syikin? Okey. Kita ada 95 orang. Alhamdulillah rakan-rakan yang sudi masuk ke dalam Google Meet kita pada pagi ini. Okey Cikgu Syikin, macam mana kita nak setting? Okey, so agenda pertama kita. Cara untuk set up Google Meet meeting. Okay, so the first one is kita dah ada sampai sini. Kita pergi ke meet.google.com. Ini cara biasa kita guna. Create a meeting for later, start an instant meeting. Ini yang selalu kita guna. Sekejap dia terstart betul lah pula. Okay, lepas tu kita perlu setting kita punya meeting tidak ada lagi instant. Kita setting melalui Google Calendar. Okay, itu level 1. Level 2 kita boleh gunakan Gmail, tapi hari ni kita tak boleh tunjukkan macam mana guna pakai Gmail. Next one kita gunakan Google Calendar. This one lah yang kita Google Calendar. Okay, so melalui laptop masing-masing kita ke kalender. Cikgu boleh buka laptop masing-masing kita boleh hands on terus supaya cikgu lebih faham macam mana nak setting untuk program-program di sekolah ataupun meeting di sekolah. Okey, sila Cikgu Syikin. Okey, tunggu sekejap Okey. Harap internet pagi ni lebih baik Okey, untuk sementara menunggu. Okey, dah ada dah Cikgu Syikin. Mungkin line internet agak lambat sedikit. Alright. So, kalau kita tengok tadi, semua dah nampak right? Waktu saya bagi start with Google Calendar. So, kita akan dapat paparan inilah. So, the first one that you do is kita letakkan tajuk kita. Contohnya, Lada. Letakkan tajuknya Google Workspace for Education Siri 5. So, kita pun schedulekan bila mungkin the next siri kita nak belajar next month. So kita pun ambil hari Sabtu 5 bulan. Hari bulan, okey. Contoh. Lepas tu kita boleh adjust masa di sini. Kita nak ambil pukul berapa? Pukul 9. Kalau kita suka pukul 9.10, kita letak pukul 9.10. Okey. Sehingga kita boleh letakkan how many hours. Ini dia akan bagi kita teruslah duration. Okay, orang kata belajar kena sejam je, jangan lebih. Mencelas sikit Cikgu Syikin, kalau kita boleh tekan untuk live stream terus, ni guna admin kan? Yes. Kita boleh tunjuk macam mana nak buat live stream terus lah kalau ada paparan dia. Okay. And then time zone, oleh kerana kita time zone sama sahaja, kita tak payah adjust lah. Tapi kalau lah kita buat link dengan negara luar, contohnya kita ambil sekolah di Zimbabwe ke, kita boleh tukarkan lah time zone ni mengikut time mana yang kita mahukan. Right. And then ada event yang all day, kalau benda tu makan masa seharian, kita tikkan di sini. So kita tak boleh, kalau kita klikkan di situ, tak adalah dia punya end time. And kita boleh choose to repeat this or not. Maknanya kalau macam kelas tambahan ke, kita memang dah schedule dengan kanak-kanak dengan pelajar kita yang kita nakkan benda tu setiap Sabtu ke, so we can do weekly on Saturday for example, ataupun monthly on the first Saturday sahaja. Kita boleh schedulekan monthly setiap bulan Sabtu pertama sahaja. Or kalau tak ada di sini, kita boleh custom lah bila kita nak repeat every 1 ataupun 2 months. Kita boleh repeat 1 day ke, repeat selang seminggu ke, sebulan ke, setahun ke. And ini pun kita boleh tengok monthly on day 5, maksudnya hari Khamis ke, ataupun Saturday ke. Ini pun kita boleh adjust juga. Right.
And then di sinilah tempatnya kita boleh klik dengan join with Google Meet. And kalau kita gunakan account content manager CM tu, ada live stream ya Cikgu Syikin? Yes. Alhamdulillah. Sini ada live stream. Kalau kita tekan di sini, dia kata dia akan reset setting. Jangan bimbang, tak reset sangat pun. Setting yang reset hanyalah ini sahaja. So now we have live stream punya link. Live stream ni bila kita share link dia, maknanya orang-orang yang kita invite bagi pakai link tu, dia cuma boleh view sahaja, tapi diorang tak boleh join lah. Maknanya all the Google Meet punya features dalam tu, diorang tak boleh join sekali. Memang tengok je lah semata-mata. Alright. Sekiranya cikgu nak untuk live stream tu, sekiranya cikgu nak dia orang bagi komitmen ataupun boleh komen semua, terpaksalah kita menggunakan StreamYard atau dengan cara yang lain lah. Ataupun disebabkan CM tu ada, kalau within organisation, kalau dalam Ministry of Education lagi, JPM belaka, kita boleh add on lah kepada Google Meet tu up to 1000 punya participant. Tapi untuk public, kalau kita nak bagi semua orang boleh tengok, yes, kita guna StreamYard. Macam dah cakap tu lah. Okay. And then untuk copy live stream punya link, you just have to click the symbol here, kita copy and then bolehlah paste di mana-mana. Alright. Location boleh add sendiri. Katalah di sekolah kan. Every location on earth yang ada dalam Google akan show up here. Dia show up. Kita cari je lah. Nak buat kat hotel ke, nak buat kat KLCC ke. Berangan tidak salah. Okay. Seterusnya kita tengok notification. Okay. Untuk notification, kalau kita schedule sini, kita boleh pilih sama ada email ataupun notification. Notification akan keluar dekat cikgu-cikgu punya phone. So bila sampai masanya, dia akan bagi kalender. Macam dekat telefon saya sekarang, kalender pun ada notification PLC, Google Workspace. Sebab benda ni dah terschedule ahead kan, menggunakan kalender kan. So you can just tap there, dia akan bagi link dan sebagainya. Dia lagi mudah lah. Right? Sebabnya dalam telefon pun cikgu ada download lah untuk Google Calendar supaya semua event kita masuk dalam melalui telefon. And yang bagusnya benda ni recorded. So bila kita nak tengok balik, kita nak refer balik apa yang berlaku, nanti semua dalam satu grid sahaja. Senang lah. Okay. So notification ni kita boleh pilih lah berapa minit sebelum kita punya event you want to give out the notification tu. Contohnya 15 minit sebelum. Boleh. Ataupun kita nak bagi seminggu sebelum. Boleh, tak ada masalah. Seminggu sebelum kita bagi notification. Or kalau nak bagi notification banyak kali pun sebenarnya boleh. Later lah. Alright, so this is the event for kalender Sekolah Menengah Kebangsaan Hijal. Color pun kita boleh buat color coded. Contohnya kalau delima kita nak bagi color basil, boleh, no problem. Kalau event matematik kita nak bagi color tomato. So ini macam color tag je lah. Kalau kita buat koko, tak kira lah apa sahaja koko, kita buat color sage for example. Color code. Okay. And then yang bagusnya juga untuk minit mesyuarat for example, bukan for example, memang untuk minit mesyuarat kita boleh create meeting notes di sini. So bila kita tekan ladap meeting notes ni, contohnya kita nak pilih agenda dulu. Agenda hari ni ialah nombor 1 Google Classroom. Lepas tu Google Form. Lepas tu nombor 3 Google Meet. Nombor 4 Google benda Calendar. Google Calendar. Okay, settle situ. So later kita boleh buat minit mesyuarat
terus daripada link yang yang kita buat ni lah. Okay. And then untuk guest, kita boleh di sini guest siapa kita nak invite dalam tu. Contohnya kalau kita nak invite semua guru dekat SMK Bukit Mentok, boleh ambilkan senarai email tu and then copy je everything here. Copy and paste. Copy and paste. Untuk contoh kali untuk contoh ni kita lupa nak bagi semua orang masuk tadi. Tak apalah. So guest ni essentially you can put all the emails lah, tak kira lah berapa banyak pun, you can just copy lepas tu paste the box tu. No problem. Alright. Lepas tu guest permission, yang ini guest permission ni kita tengok okay, if you click modify event, maknanya semua guest 70 orang for example yang kita invite tu, dia boleh tukarkan masa, tarikh, maknanya diorang ada access untuk tukarkan event tu, modify event tu. Tapi kalau kita tak nak bagi permission, kita cuma bagi diorang, kita nak bagi diorang invite others je. Ini macam level up sikit lah, level medium lah. Invite others, kalau cikgu lain kata tak ada pun, aku tak invited pun, lepas tu tak apa, jangan bimbang, saya boleh invite awak. Kita pun pastikan, check. And then the third one, see guest list. Ini level yang so masuk je lah, kita nak tengok je mungkin dia tak, aku tak kena, so kita pun letak kat sini. Yang ni lah level see guest list ni, hanyalah boleh bertanya mungkin dia tak macam tu je. Alright. So kita pun dah ada siap. pertanyaan setakat ni? Boleh cikgu-cikgu secara hands on. Okay, kalau dah siap mesti save. Kena save ya cikgu. Jangan tak save. Okay cikgu Syikin. Okay, so bila kita save, tadi kita buat bila berapa bulan kita buat bulan 2 5 bulan 2 tadi. Okay, so bila kita tengok ni, kita boleh tukarkan. Ini kita punya day view, week view, month view. Boleh buka month view. Kita buka ke month view. So kita tengok sekarang. Tengok yang bulan Februari cikgu Syikin. Sebab kita date kan tadi bulan Februari Okay, so sekarang Januari, lepas tu kita pergi ke next month. Alright. So next month kita boleh tengok terus 5 hari bulan. There. Yang ni yang warna biru ni mungkin personal kan, nak pergi kayak. Lepas tu memang saya nak pergi kayak minggu depan. Okay. Dalam schedule jadi also ada ladap. Kononnya lah, bukan betul-betul cubaan je. Ladap Google Workspace for Education siri 5. So bila masing-masing telah di-invite, kita boleh join melalui sini je. Dan watch live stream pun boleh watch live stream pun boleh Nuhan. Siri dekat Suria KLCC. Nampak notes ni tadi, kita boleh klik saja notes dan dia akan bawa kita ke yang paparan dekat Google Meet. Dia tak pergi sebab share tab je. Lagipun kita punya event belum lagi kan. Okay. Sekejap. Ini problem ni. Nampak sikit kot. Just have to stop presenting first. Okay. The window. Check. Nampak? Okay. Okay boleh. Okay, kita tengok dia tadi. So bila kita tengok notes ladap ni, dia akan bawa kita ke Google Documents. Google Document. So semua yang masuk, dia akan automatic update di list of attendees ni. Got it. Kat Google Doc. So action item pun kita boleh tengok sama ada dia berjaya lah. Okay, for this one kita tunjukkan example for this.
dan hari ni adalah 29 hari bulan kan. Yang kita punya line sekarang. 29 nampak. Okay, so for some really weird reason tak ada dah pula. Kita tak buat note tadi Shikin. Oh, patutlah. Saya tak buat note. So kalau ada saya buat note barulah masuk dekat situ memang tak masukkan note pun agenda kita. Okay, tak apa. Okay. Oh, ada. This one. Cuma account lain. Okay, sorry. So saya masuk account ni. Account lain. Sekarang tengah happening right, PLC Google Workshop. Kita tekan dekat event ni, kita akan dapat join with Google Meet. Okay, and then yang ni guest yang telah pun dijemput semalam. Oh, Cikgu Shikin buat dah sebenarnya. Okay, so ini semua guest 73 orang tapi from Kijal je lah yang saya masukkan semalam. Ya. Cikgu Nilida minta maaf tak. Sorry cikgu ke bentuk. Tak jemput untuk guest untuk join. Jemput cuma tak ada email macam mana? Okay. Dia jemput melalui WhatsApp official sahaja. So sini kita nampak all the 73 guests yang tak respon lah. So sepatutnya kat bawah ni kan dia tanya going nak pergi. So kita jawab yes. So kita akan ada lah kat sini. Mungkin semua orang boleh check Google Calendar masing-masing dan respon sekarang. Cikgu-cikgu yang telah di-invite untuk guest, cikgu boleh tandakan yes sebab join kita punya program kita pada pagi ini secara Google Meet. Okay, untuk cikgu Bukit Bentuk, minta maaf tidak dijemput untuk guest tapi dijemput melalui grup WhatsApp official. Ya benar. Dibenarkan masuk. Tak apa, tak ada hal. Lepas tu kat bawah sekali dekat attachment kita pun nampak ada notes. So bila kita tekan notes ni nampak attendees. Tapi disebabkan yang klik yes hanya 3 account saja. 3 account je masuk untuk 3 account je masuk. Jawab kena jawab yes lah after this. Okay. So meeting notes kita, minit mesyuarat kita dah tak payah susah dah. Kita memang put from here sahaja. And then action items, contohnya tadi Google Classroom. Dah settle lah. So, dah settle dah tadi. Kita dah bincang dah. Just like that. Untuk respon lagi pun kita mudah nak control kita punya program yang dah siap, ini dah siap macam tu. So kalau ini pun macam function macam biasa sahaja. Kita boleh masukkan gambar, boleh masukkan attachment dan sebagainya. So I would say that this one is more convenient lah. Dia macam lebih tersusun. Alright. Rasanya dah habis untuk schedule untuk Google Calendar. Google Meet menggunakan Google Calendar. Ada soalan? Ada soalan nak tanya cikgu-cikgu boleh angkat tangan. Boleh juga buka mic untuk berkongsi. Mungkin cikgu-cikgu ada info yang lebih yang boleh kita kongsikan pada pagi ni bersama dengan rakan-rakan daripada 2 buah sekolah iaitu SMK Bukit Bentuk dan juga SMK Kijal. Ada? Okey, Kak Wansu. Ada yang angkat tangan lah Cikgu Shikin. Ya. Wan Suryani. Ada nak tanya apa? Okey. Saya Wan Suryani dari SMK Kijal. Saya nak bertanya, boleh tak saya nak minta sebenarnya, boleh tak tunjukkan cara untuk set up event di kalender di handset, di handphone. Sebab ada setengah guru dia malas nak buka laptop beria kan, sebab setakat nak set up untuk Google Meet ke apa ke. Jadi boleh tak minta tunjukkan? Okey. Boleh je. Terima kasih. Sama.
Cikgu Shikin share skrin daripada telefon saya. Ya. Ya. Mungkin ada download untuk Google Calendar. Tak pasti pula sebabnya paparan dia mungkin sama je dengan paparan komputer atau mungkin kurang sedikit. Okay, boleh Cikgu Shikin? Yap. Okay. Okay. So, alamak, kejap. Okay, right. Okay, mula kita akan Cikgu Bayar dia menjawab sama je paparan dia. Yes. Siapa yang dah download tu mungkin dia lebih tahulah. Tapi kita tengok okay, so first of all untuk set up meeting tu kita kena download Google Calendar. Toin Google Calendar dah. Okay. Google Calendar ya. Mungkin paparan sama je. Tapi cikgu bergantung pada jenis telefon yang cikgu guna. Dia punya difference ada dua saja. Sama ada Apple, iOS ataupun Android. Tapi itu pun rasanya not much of a difference pun. Okay, saya pengguna Android. Okay, so first of all kita select account dahulu dekat kat atas ni, kat gambar ni kan. Kita select account dulu. Slide atas, slide. Pastikan account yang kita guna tu kita kenal pasti nanti kita cari pula event tu dekat kalender mana. Setiap account ada kalender masing-masing. Okay, so katalah kan kita gunakan account CM sekolah tak? Yang sekolah punya lah. So ada nampak plus sign dia guys situ. Kita tekan plus sign kat bawah tu. Okay, and then plus sign tu bertukar ke event dekat atas task, reminder, goal dengan out of office. Out of office tu untuk tanda sama ada kita bekerja dalam sekolah ataupun tak lah. Kalau kita tak bekerja kat sekolah, kita kena tekan out of office tu. Mungkin hari tu GPDD ke. Alright, so bila kita add event, benda yang sama, paparan yang sama je. So you have to add title, ladap, siri 2. Okay, and then sama sahaja. This is where you fix the date and the time. Katalah pukul 9:30. Okay. And then masa pun sama je. You can see kalau Februari 5 hari bulan lagi. Okay. Februari lagi Okay. Kan sama je. So Malaysia time ni time zone tadi sama je dia kat situ. And then does not repeat. Does not repeat ni maknanya kita set dia untuk event one off lah. Sama je, you can change whether you want it to repeat every day ke, every week ke, every month ke. Add video conferencing, kita boleh Cikgu menggunakan account admin ke? Ya, account admin tapi dia tak ada live stream. Live stream tak ada untuk telefon. Mungkin untuk telefon tak ada kot ataupun mungkin ada cuma saya tak godek lagi. Okay. Mungkin belum upgrade lagi So location pun sama, kita boleh add KLCC. Tak salah berangan. Meeting kat KLCC Okay. And then notification pun sama, kita boleh add notification bila 5 minit before, 5 minit sebelum, 15 minit sebelum, 30 minit sebelum, sejam sebelum, sehari sebelum dan juga custom sukan kita. And then description pun sama je, kita boleh letak kat situ. Attachment kalau ada apa-apa macam contohnya surat ke, mini mesyuarat ke yang kita nak tambahkan before the meeting kan. Jadi biasanya kalau meeting kita kena sahkan mini mesyuarat dulu kan. Dan kita nak bahagikan dulu mini mesyuarat tersebut, kita boleh attach di situ. Attach from my drive ataupun from the device pun tak apa, boleh. Okay, and then the color tagging tadi pun kita boleh tukarkan di sini. Color tomato, tangerine, banana, basil, sage, peacock, blueberry, lavender, grape, mango, graphite, semua ada. Okay, dan butang save dekat atas sekali at this right corner, right top corner, kita save kan.
Okay, menjawab ke pertanyaan daripada cikgu tadi? Boleh? Lebih kurang ya, rupanya paparan pada pada Ya, telefon. terima kasih. Sama-sama. Sama. Okay, next seterusnya Cikgu Syikin, kita bolehlah ke breakout room Oh, kita bagi feature dululah. Okay. Feature-feature standard yang ada. Okay. Alright, so turn off microphone, turn off camera, semua dah familiar, right? Okay, cikgu-cikgu kalau ada sebarang pertanyaan boleh bertanya. Okay. Dah hampir tutup suara dulu Cikgu Syikin. Cikgu Syikin ada sambung ke mana-mana telefon ke tadi? Tutup dulu. Dah tutup dah. Okey, tak apalah. Okey, clear. Clear? Okey, clear next. Sorry gangguan makhluk halus. Next one is raise hand. Selepas isi tu ada raise hand, itu feature yang kita semua dah tahu. Next one is present now. Yang present now tu ada satu entire screen, right? So entire screen yang macam tadi lah. Semua benda yang kita buat on the screen semua orang nampak. So macam ini adalah pilihan yang kurang tepat. Kurang dia tak adalah bergantung pada keadaan. Tapi kalau kita share entire screen, biasanya sebab semua benda orang nampak kan. Therefore kurang private lah. So make sure you arrange everything before you present lah. Next one is a window. Kalau window tadilah kalau kita nak gunakan window sekarang ni ialah window yang kita buka saja. Semua tahu dah. Okay, next one is a tab. Tab ni adalah yang pilihan terbaik lah sebab kalau kita share from the other two, suara tak masuk. Jadi kalau kita nak share benda yang bersuara, jadi kita gunakanlah tab. Tab ni yang kat atas ni lah. Lebih senang guna tab lah. Untuk kalau kita buka gunakan tab. YouTube ke kat situ juga. Cikgu Syikin share ke? Okay. Sebab ni kau bising lagi. Ada gangguan. Okay. Bising lagi tak? Tak lah. Okay. Okay, boleh? Boleh Cikgu Syikin? Tak ada gangguan dah? Kalau bising beritahu Okay. So feature yang nak ditunjukkan di sini dekat butang more option ni. Pada tak dengar lah. Kita punya benda yang lain tu. Android ke, nak kena tutup semua, hanya buka untuk Google Meet saja. Kita punya mikrofon. Okay, so Cikgu Syikin apa? Kena tutup speaker betul. Speaker handset. Ataupun apa saja yang kita sambung lah daripada lain-lain device. Okay. Okay, kita cuba. Sis cuba. Ya, kita cuba. Maaf ya cikgu, ada gangguan tadi teknikal. Biasalah gangguan makhluk halus. Okay. Kita tengok feature yang nak diberikan ialah di sini more option ni. Sebenarnya
Okay, so first of all, kalau kita record meeting rasanya semua orang dah tahu. Okay. Okay, untuk whiteboard for example, bila whiteboarding ni kita mahu gunakan whiteboard as if dalam kelas lah. I feel that everybody knows how to use this already, tapi tak apa. So first of all, kita boleh set background dekat sini, set background. Set background. Lepas tu kalau macam cikgu math, kita boleh gunakan graph. Cikgu English suka hati, kenapa pun. Kalau kita nak background clear macam ni pun, no hal dan sebagainya. Okay, and then dekat sini adalah pen feature. Kita go very quickly je lah ya. Okay, so you get pen, marker, highlighter, brush. Brush ni intensity dia kurang lah. And then highlighter just to highlight information that you write there. Marker contohnya, okay. Cikgu Syikin mencela, Cikgu Syikin buka slide tayang slide. Tayang slide nak tak nampak. Tak nampak. Oh man. Cikgu Syikin ada buka Jamboard ataupun whiteboard. Mungkin tak masuk tadi kot. Share. Okey. Sekejap ya. Kita print balik. Okey. Baru nampak Cikgu Syikin. Teruskan. Okay. So kita teruskan balik ya. So like I said, set background kita boleh set mana-mana. Contoh lagi. Or kita boleh masukkan kita punya image sendiri. Image pun boleh gambar. Dekat sini belakang ni. Mungkin sebab dia boleh buat banyak slide kan. Yes. Boleh buat banyak-banyak. Okay, and then marker pen here. Kita boleh pilih ataupun pen di sini. Dah white kita boleh lah pilih mana-mana. Boleh lah. Okay. Lepas tu tak suka kita boleh padam balik. And kita boleh masukkan feature sticky note kita. Contohnya kita nak tanya question kan. Bagaimanakah adab ini membantu kelas blended learning anda? Itu masuk soalan pertama. Soalan kedua, bagaimana cara menggunakan Google Workspace dalam tugasan co-curriculum anda? So, kita nak tukar colour, boleh je. Kita pilih colour di atas sini. Save. Okay, dah settle dah. Kita boleh resize juga ya, kita punya sticky note ni. And sticky note ni, students pun boleh participate jugalah. Boleh buat juga boleh participate juga. So kita nak dia orang tulis answer, text answer di sini, boleh, no problem. Dengan cara itu ini. Contoh. Okay. So bila dah siap dah, kita boleh sharekan kepada orang lain, students dan sebagainya. Kita dapatkan copy link. Cikgu kena masukkan privacy link pun kita boleh tukarkan. So you either you want it restricted, orang yang ada link ni sahaja yang boleh. Better anyone with the link Lepas tu Ministry of Education Malaysia, kalau anyone in this group maknanya account MOEDL sahaja yang boleh buka benda ni. Ini pun kita boleh adjust sama ada kita nak dia tengok sahaja viewer ataupun dia boleh edit sekali, editor. So the best choice kalau kelas ialah anyone with the link lah. Dan editor lah, nanti pelajar boleh edit. Yes, boleh. And kita tukarkan sebagai editor. Lepas tu maknanya ni kalau budak masuk pakai diorang punya email personal pun diorang masih lagi boleh join kita punya Jamboard. Okay, boleh cikgu-cikgu? Boleh jelas? Ada yang nak tanya? Soalan tu pelbagai, cikgu boleh bagi dia bentuk gambar dalam bentuk
stiker note. Tapi stiker note nampak lebih menarik sebenarnya. Pelajar pun boleh buat. Boleh reply. Okey, ada pertanyaan? Okey, nampaknya tak ada, Cikgu Syikin. Kita boleh teruskan. Lepas itu apa lagi ya? Dekat kita tengok ada tak nampak? Yes. Ya, yang Jamboard tu kita boleh juga guna share dalam grup Telegram atau WhatsApp kan? Boleh. Mestinya masa kita Google Meet lah dengan dia kan? Yes, boleh. Okay. Thank you for the question. Okay. Now rasanya dalam setting ni semua dah okay. Kalau cikgu buka link, 3 gambar yang ada 3 dot bertindih tu, kita boleh buat setting audio, noise cancellation, filters out sound from your mic that is not speech. So macam anak-anak bising kat belakang, kalau kita klik noise cancellation tu, anak bising kat belakang pun dia orang takkan pick up lah, the mic tu dia takkan pick up noise tu, dia akan pick out noise kita je, speech kita je. Dan dengan ni Yalah, kita boleh control kelas kita. Yes. And then setting kedua yang ada adalah video. Kalau kita ada student kita ada problem with connectivity, line tak clear dan sebagainya, kita boleh send resolution, adjust send resolution. So kita boleh, kalau kita ambil high definition 720p tu memerlukan lebih banyak data lah. So kita boleh tukar send resolution kita to 360, dia lower. So student kita takkan menggunakan terlampau banyak what do you call that, data lah. Bagi masalah internet lah. Internet. Okay. Lepas itu untuk receive resolution juga, receive ni yang kita terima daripada student kita. So kita boleh set up sama ada kita nak student kita, kalau kita tahu student kita semua duduk di kawasan urban, tak apalah kita buat 720 lah. Kalau standard definition, kita boleh ambil standard definition 360. Standard definition yang ketiga, standard definition one video at a time. Maknanya kita limitkan student kita seorang sahaja yang boleh on camera pada satu-satu masa. Ini pun langkah mencegah penggunaan data yang terlampau banyak juga. Dan yang paling jimat ialah audio only, bawah sekali audio only. Maknanya kita hanya benarkan audio saja yang masuk, ini yang paling jimat data. Dan sekiranya ada gangguan internet, cikgu-cikgu pun boleh tutup kamera supaya tak mengganggu data lah, ataupun gangguan dari segi internet. Bila tutup kita punya gambar tu, hanya suara saja, dia lebih menjimatkan data kita. Itu dekat more options yang saya cerita tadi tu, dekat more options dan setting. Okay. Lepas tu kita tengok kepada hak paling bukan hak paling penting pun. Rasanya some cikgu dah tahu dah, teacher ni. Ada nampak logo Squid Game tak kat ujung tu? Ada triangle, ada circle and then ada square kan? Okay. So if we press that, kalau kita hover kat situ, dia keluar activities. Kita tekan di situ, di sinilah tempatnya. Oh yes? Okay, yes, Cikgu Rohani ada pertanyaan, sila buka mic. Cikgu Rohani. Okay, tersalah tekan kot. Okay, tak ada Cikgu Rohani. Okay, teruskan Cikgu Syikin. Okay, teruskan ya. Okay, kalau kita buka Squid Game tu, kita tengok aktiviti lain selain daripada guna Jamboard lah, whiteboard. Okay. So, kita tekan di sini, kita akan dapat nombor 1, breakout room. Ini yang saya gambar tadi. Bila kita tekan breakout room, kita boleh split into smaller group discussion.
And it says that your host can assign people to breakout room for small group conversation. Co-host tak boleh buat ni, Kak Dah. Okay, sekejap. Kita jadikan pada host ya. Syukin, Syukin, yang breakout room tu bila kita klik, dia auto ke separate cikgu-cikgu participant tu ke memang kita kena add participant tu dalam grup-grup tu? Okay. Boleh auto, boleh. Kita boleh ada dua cara. Sama ada kita buat auto ataupun kita manually move out kan participant dalam setiap grup. Okay, sekejap Cikgu Syikin. Sekarang ni Cikgu Syikin mana ya? Okay, sekejap ya. Tengah mencari Cikgu Syikin dalam ni. Cikgu Syikin guna yang sekolah tu. Sekolah Bukit Bentuk. Kau guna Kijah ada 5 admin. Kijah ada 5. Okey yang ni. Okey dah. Okey. Dah add untuk co-host untuk handle. Okey boleh ya Cikgu Syikin? InsyaAllah. Okey insyaAllah dia Cikgu Syikin boleh nampak. Untuk co-host. Baru ada host control. Okey. Okey nice. Cara dia cikgu kalau cikgu nak dibantu ketika dalam Google Meet, cikgu tekan pin untuk paparan guru tersebut dan ambil bahagian co-host untuk handle dalam Google Meet. Okey, sila Cikgu Syikin. So kita klik breakout rooms. Now kita dah boleh set up untuk breakout room untuk semua attendees. Kita tunjuk cara lah. Untuk klik dan juga untuk kita pilih pun boleh. Kita klikkan set up breakout room. Okay, how many rooms do you want? Sini dia buat auto 26. Terlampau banyak Cikgu Syikin. Kita buat dalam 10 pun dah okey. Kita tukarkan 10. 10 kumpulan. Okay, 10 kumpulan. Room ni maknanya kumpulan lah. And then timer kita boleh adjustkan lama mana kita. Nanti kita cuba dalam 10 minit ke 5 minit. 5 minit je. 3 minit lah. Dah 3 minit. Okay, so kalau kita klik di sini and breakout rooms after a set amount of time, bila habis 3 minit dia akan stop. Stop. Dah masuk balik kepada main room ya. Masuk balik kepada main room. Okay, and then kita boleh shuffle order. Ataupun boleh tukar-tukar juga. Kalau macam kita nak tukar manual boleh. Contohnya sini Zainul Abdullah ni kita nak tukarkan masuk breakout 2. Tarik je. Tarik je. Tapi sekarang breakout tu ada 12 orang lah. Okay. Kita kena tukar. Lepas tu kita tak puas hati dengan kita punya pilihan. Kita macam alah randomkan je lah. Kita akan tekan shuffle. Shuffle balik. Shuffle balik. Okay. So now participant yang ada di setiap room tu dia berubah balik lah. Okay. Okay, satu lagi peringatan ni biasanya kalau Kak Ida yang buat, pastikan tugasan tu cikgu bagi dekat main room dulu. Cikgu bagi tugasan dekat main room, pelajar dah attach dulu, kita punya Jamboard ke apa-apalah. Tekan yang tu dulu, lepas tu baru separate kelas. Barulah masuk dalam room masing-masing. Supaya nanti bila dia hilang nanti dia ada dia punya bahan yang kita dah bagi masa dalam main room peringkat awal tadi. Okay, tu perkongsian bila saya menggunakan breakout room. Okay, boleh cikgu? Okay. Open room. Kita klik open room sekarang. Okay, boleh kita masuk kumpulan masing-masing. Okay, Cikgu Syikin kalau bagi tugasan yang tadi pun boleh, yang Jamboard tadi. Minta cikgu-cikgu klik dulu yang tu, nanti ada aktiviti sikit lah. Sebelum join kepada breakout room kita. Dan untuk makluman cikgu-cikgu juga, cikgu-cikgu boleh masuk mana-mana grup. Kalau cikgu nak masuk kumpulan 1 boleh, kumpulan 2 boleh, cikgu boleh interact. Sebagai host. Host. Boleh interact kumpulan mana yang cikgu nak tengok pelajar tengok pelajar dalam kumpulan tu. Sedang bincang ke, sedang senyap ke, sedang main ke. Cikgu boleh interact cikgu boleh masuk mana-mana
room yang cikgu suka. Okey, boleh cikgu? Okey, dah ending dah kita punya breakout room. Cikgu Syikil, kita kena shadow balik sebab kita lambat. Kita shadow balik minit nanti. Breakout room dah ending dalam 2 minit. Duduk orang je dalam bilik sebab Itu ada yang tak masuk. ini je. Cepat masuk cikgu sebelum masa berakhir. Okay, kita close room dulu. Close all rooms dulu. Pergi balik kat breakout room. Ke mana boleh? Sepatutnya dalam breakout room ada breakout room 4 tadi. Tak apa, kita edit dulu. Okay, sepatutnya tak ada dah yang cannot be assigned. Kenapa cannot be assigned? Okay, ada 4 orang yang cannot be assigned for some reason. Tak tahulah sebab apa. Tapi tak apalah, redha je lah dulu untuk hari ni. Kita try again, open rooms. Right, semua orang ada dalam bilik masing-masing. Menjelajah ke 10 kumpulan 10 room. Boleh masuk dengan keadaan yang cepat-cepatlah. Dan pasti ada juga yang berada dalam main room yang tak masuk dalam room masing-masing. Itu technical je tu. Itulah mungkin masalah line internet dan sebagainya lah. Okay. Ada pertanyaan cikgu-cikgu? Macam mana? Boleh berada dalam bilik masing-masing dan boleh minta pelajar untuk buat group discussion. Bersama dengan pelajar. Dan ingat cikgu boleh masuk mana-mana bilik untuk pantau pelajar. Boleh bantu pelajar dalam setiap kumpulan. Okey, ada pertanyaan cikgu? Boleh jelas? Boleh faham? Okay. Next one, kalau tak ada, kita teruskan kepada the next one. Okay. Kenapa dah infinity mirror ni, tak apalah. The next one. Bising tak? Okay, boleh. Next one is polls. Polls. Next feature, selain daripada feature breakout room tadi, kita boleh juga get a quick pulse of the audience. Kita start the poll. Contohnya untuk macam mula-mula set induction. Untuk kita tanyakan diorang kan. Nanti kita boleh tanya kita punya guru-guru untuk jawab dalam polls. Pernahkah anda melanggar SOP COVID-19? Atau kita pun bagi pilihan jawapan, ya, tidak. Atau satu lagi, tidak pasti. Right. Kita boleh launch terus. Okay. Boleh jawab. Cikgu boleh jawab, nak tengok. Okay, cikgu-cikgu boleh mula menjawab. Kita buat berbengkel ni supaya sebelum mula kelas kita boleh vote. Kita boleh minta pelajar untuk tanya faham ke tak pengajaran kita pada hari ini. Kita boleh tanya sihat ke tidak kepada pelajar-pelajar. Cikgu-cikgu boleh jawab? Jawab apa? Nak jawab apa je boleh, tidak boleh, tidak pasti pun boleh. Boleh cikgu? Dah ada yang jawab tidak. Okey, 7.
7 orang yang jawab tidak pasti 4 orang. Itu ialah penggunaan poll ya dalam Google Meet. Okey, boleh? Okey. Untuk poll ni kita boleh macam kita nak tunjukkan semua orang result kejap lagi. So kita akan make sure kita tanda ni lah, kita klik ni. Boleh cikgu? Okey. So kita end poll sebab ni kan contoh je. Contoh je kita end kan. Kita end poll. Cikgu faham ya? Cikgu faham. InsyaAllah. Ended. Okay. So nanti kalau kita nak create lagi soalan lain, mungkin dekat hujung hujung acara, hujung lesson, kita bertanya. Huh? Okay, cikgu sementara menunggu cikgu Syikin menaip soalan tu, jangan lupa ada Google Form maklum balas. Mohon semua guru-guru yang berada dalam Google Meet kita pada hari ini akan mengisi borang dalam Google Form tersebut untuk maklum balas. Bagi 2 buah sekolah sekolah SMK Kijal dan juga Sekolah Menengah Bukit Mentuk. Cikgu Syikin boleh post balik dekat ruangan chat. Okey. Boleh. Padam dah tu. Boleh lah. Ada je boleh lah. Ada tu. Post boleh lah. Okey. So lupa. Poll tadi. Okay, end kan dulu. Okay. End dulu poll dulu. Alhamdulillah. Show everyone the results. Okay, kita tengok. Boleh. Selain daripada polls, yang tu quick pulse kan, kita also can give Q&A di sini. So tak adalah kita kena buka separate area untuk tanya, untuk students tanya. So bila kita turn on Q&A, and then also the call is being recorded. Itu untuk tujuan boleh tengok balik semula bila-bila senang. Okay. And then whiteboarding ni tadilah yang Jamboard tadi. So you can just start a new whiteboard. Mungkin tadi kurang clear. So orang buka balik lah sekali lagi. Sekejap. Okay, Cikgu Syikin dah buka Jamboard balik ya? So kita buatlah question 1, question 2. We can start from here. Alright. Okay, so satu lagi last sekali ialah host control. Dekat ujung lepas logo Squid Game ni ada host control. Host control ni you as a teacher ataupun the person yang start the meeting tu, start the video lesson tu, kita boleh moderate di mana host boleh restrict participant apa yang diorang boleh buat dan apa yang diorang tak boleh buat. So dalam ini orang buatkan share their screen. So maknanya semua, kalau macam dalam kelas semua orang boleh share screen, maknanya semua student bebaslah untuk share screen. Ini untuk kalau macam kita takut kena hijack, kita tutup je, kelabukan dia, klik dia supaya tak semua orang boleh share screen. Itu satu. Dan second one, send chat messages. Kalau kita ada masalah gangguan pirate sedilah, kita boleh tutup juga dia supaya semua orang tak boleh send chat messages. And last one is you can control turn on or off dia punya microphone. So kalau kita tutup di sini, maknanya sekarang participant semua tak boleh menggunakan mikrofon dia orang. Tak boleh nak buat bising lah. Dengar je like that. Tapi bila kita dah bersedia untuk bagi dia kebebasan bersuara, lagi sekali kita tekan lagi sekali. Bukalah ya. And last one, ini turn on their video. Kalau kita tak allow students turn on the video, then save data. Satu. Itulah benefit dia, save data. Alright.
Alright. breakout room control tak ada apa sangat, and then all host setting di mana kita boleh tengok lagi. Cikgu Syikin buka bahagian chat tu supaya guru-guru kita. Alright, so tadi ulang balik, yang ni audio, yang ni noise cancellation, anak bising kat belakang tak ada orang dengar. Sebab kita dah noise cancellation. Kalau kita kelaburkan ni, anak bising kat belakang, insyaAllah dengar lah semua orang. Dengar. Okay. And then for video, yang ni yang tadi send resolution. Resolution tadi orang buat 360 je sebab takut terlampau banyak penggunaan data. And then receive, maknanya kalau student kita nak receive, kita punya receiving audio only, kita boleh adjust there. Okay, so auto tu bergantung kepada kita punya speed internet. Okay. Internet. Okay, untuk makluman guru-guru juga, saya dah masukkan link untuk maklum balas. Jadi cikgu-cikgu bolehlah mengisi maklum balas berkaitan dengan program kita pada hari ini, dan insyaAllah saya akan kutip data-data ni lebih kurang hari inilah, insyaAllah untuk kita kenal pasti guru-guru yang join kita punya program. Okay, rasanya tu saja, insyaAllah perkongsian kita pada pagi ni. Okay, ada pertanyaan daripada guru-guru? Sekiranya ada, sebelum kita tutup majlis kita dengan doa. Ada cikgu-cikgu yang nak tahu untuk lebih lanjut? Okay, terima kasih kepada Cik Kamarudin. Send semua link. Ataupun untuk SMK Kijan, saya letakkan dalam Telegram lah. Telegram KTS. Telegram KTS support group Boleh juga Bukit Bentuk pun akan saya masukkan dalam grup official lah. Mana-mana yang termiss Kalau boleh cikgu settle untuk isi makluman ni pada hari ini jugalah. Sebelum jam 12 malam ke, untuk saya run data tu semua untuk keesokan harinya. Okey, boleh? Ada banyak masa lagi cikgu-cikgu. Nanti cikgu isi sebelum jam 12 tengah malam ini. Okey, Cikgu Syikin, macam mana dengan fokusan kita pada hari ini? Okey. Harapnya jangan tanya moderator. Kita bagi je. Kita campur-campur. Thank you. Thank you, Cikgu Kamarudin. So, harapannya ialah harapan akhir lah. Kita punya KPM telah invest quite a lot of money. Kalau ikut kan, diorang invest quite a lot of money dalam Google Workspace ni. And kita dapat deal, KPM dapat deal dengan Google untuk bayaran yang minimum tapi penggunaan maksimum berdasarkan penggunaan guru-guru. Jadi lagi banyak kita guna, lagi banyak feature lain yang kita boleh unlock. So pengajarannya ialah marilah kita menggunakannya sebab benda-benda ni free dan mudah. Memang kita akan berhadapan dengan masalah student punya data connectivity lah, for example. Tapi untuk new features ni rasanya data consumption dia tak sebanyak dulu. Maknanya sekarang dia dah lebih ringan dan mesra data lah untuk belajar. Jadi kalau kita guna, kita boleh je gunakan Telegram, boleh gunakan WhatsApp, tapi benda tu akan memberatkan kita punya storage phone satu, dan organisation wise dia kurang organize. Sebab kalau kita nak cari student, biasanya diorang tak akan hantar dalam group, diorang akan hantar PM satu-satu. Dia nak cari balik assignment tu sangat sukar kan. Tapi kalau kita guna classroom, what do you call that, kalau kita gunakan Google Classroom for example, semua benda bahan semua dah ada kat situ, diorang punya turn in pun semua dah ada kat situ. Jadi memang patutlah kita gunakannya. Sajalah. Okey, daripada saya Cikgu Nalida binti Muhammad. Okey, nak ucapkan terima kasih kepada semua guru yang terlibat pada program kita pada hari ini. Dan saya juga mengharapkan semua guru-guru menggunakan akaun MOE kerana datanya unlimited. Berganti dengan akaun biasa yang hanya 15 GB sahaja. Semoga perkongsian kita pada hari ini adalah lebih bermanfaat
dan pakailah oleh semua guru di dua buah sekolah, iaitu sekolah SMK Kijal dan juga SMK Bukit Mentuk. Okey, Cikgu Shikin, ada apa-apa lagi yang nak kita sampaikan kepada guru-guru kita? Tak ada dah, just isi link, lepas tu kita akhiri dengan surah. Kita akhiri dengan surah Wal As. Segala kekurangan datang daripada kami sebagai presenter pada hari ini, dan kebaikan tu semuanya datang daripada Allah. Itu sahaja daripada kami. Boleh, insyaAllah. Ada easy semua boleh buat. InsyaAllah. Okey, terima kasih semua.